Hello guys, bersama lagi dengan saya di dalam Orainova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Alright, so mari kita dengar pendedahan yang sangat details daripada Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat ya, Rafizi Ramli. Hari ini beliau memberikan satu kenyataan apabila saya membacanya. Saya agak terkejut dengan pendedahan ini yang selama ini tidak didedahkan. Selama ini baru kita tahu, oh begitu pula jadinya. Alright, ini posternya katanya DCNS ya, Taylors. Scorpion sama dengan DCNS, LCS sama dengan DCNS. Kita kena tahu ya. DCNS itu sama dengan best friend forever Najib. Jadi kita tahu maksudnya semua ini sama-sama. Akhirnya siapa punya? Koroni adalah best friend kepada bos Sakau. Itulah BNS terima quotation daripada DCNS sebelum kerajaan melantik BNS. So ini bagaimana boleh diberikan quotation, terima quotation sedangkan belum pun dilantik. Bagaimana ini berlaku? So, mari kita baca bersama kenyataan daripada Rafizi Ramli pada malam hari ini. Saya tahu ya, ramai di antara kita ni memang tidak sangat suka membaca, tapi lebih baik ya kita baca bersama-sama, kita mendengar bersama, dan juga kita komen bersama. Itu dia. Jadi katanya BNS dapat dokumen sebut harga dari DCNS sebelum apa? Mendapat surat lantikan LOA ya, dia surat lantikan itu dikenali sebagai LOA oleh Kerajaan Malaysia. Ini mengejutkan. Bagaimana boleh berlaku? Mari kita dengar seterusnya. Sebagian besar dari masalah-masalah yang menyebabkan penyelewengan dan kelewatan projek kapal perang LCS berpunca dari dua keputusan utama. Kenapa kapal ini masih hilang? Kenapa kapal ini gaib? Kenapa kapal ini tidak sampai di Malaysia? Tapi apa yang dinyatakan oleh bos Sakau katanya semua ini salah DAP, salah PAC katanya, salah Pakatan Harapan. Jadi hari ini kenyataan daripada Rafizi Ramli ini sangat jelas ya. Memang malas baca, tolong bacakan, kami dengar kata nurani. Ya itulah dia. Ini kadang-kadang baik juga kita ada sesi begini ya untuk kita saling membaca. Sebab saya nampak sendiri kenyataan daripada Rafizi Ramli ini sangat panjang. Ya saya rasakan memang ramai yang tidak baca habis nih. Mungkin ada yang scroll saja begitu. Jadi hari ini, mari dengar bersama apakah kenyataan daripada saudara kita Rafizi Ramli. Katanya yang pertama, dua keputusan utama ya. Dua keputusan Ashley ya, good evening Jason katanya and all reading everyone comment. They are some very funny. I just smile katanya. Thank you welcome Ashley. Terima kasih kerana hadir. Itu dia. Jadi dua keputusan utama yang menjadi punca kapal perang LCS ini hilang dari radar. Yang pertama, penukaran reka bentuk kapal dari kelas Sigma. Ini yang pertama, penukaran reka bentuk kapal dari kelas Sigma yang dipilih oleh Tentera Laut Diraja Malaysia kepada kelas Gowine yang ditolak oleh Tentera Laut Diraja Malaysia, tetapi diluluskan oleh Menteri Pertahanan. Sebenarnya pada awalnya apa yang berlaku adalah Panglima atau mereka yang terlibat dalam Tentera Laut Diraja Malaysia, mereka telah memilih reka bentuk kapal Sigma. Tetapi sebaliknya seketika kemudian apa yang berlaku adalah Menteri Pertahanan pada ketika itu menolak cadangan itu dan mengambil cadangan Gowine untuk kapal itu dibuat, berbanding dengan cadangan yang diberikan oleh Panglima. Jadi katanya isu penukaran reka bentuk kapal dari Sigma kepada Gowine menjadi tumpuan siasatan jawatan kuasa kira-kira awam negara. Ya, mengejutkan. Betul, ini yang menjadi isunya dan ini juga yang akan disiasat. Kenapa bertukar begitu saja? Sedangkan yang seharusnya membuat keputusan kapal yang kita mau adalah daripada Tentera Laut Diraja, bukannya daripada pengeluar atau kontraktor. Jadi ini yang berlaku sahabat-sahabat semua. Sangat jelas kan? Sangat jelas saya beritahu. Kalau kita beli baju atau beli kasut di supermarket atau di kedai kasut, ada seorang penjual akan datang.
ada seorang penjual akan datang, dia punya pekerja lah. Dan kamu suka dengan kasut ini, yang kamu mau beli Adidas itu pekerja pula mencadangkan, macam tidak bagus lah ini Adidas, ini Nike bagus untuk kamu. Sedangkan saya suka dengan Adidas, tapi dia pula mencadangkan Nike. Akhirnya siapa yang membuat keputusan? Adakah saya atau tentara laut itu atau pekerja itu? Tentulah saya yang membuat keputusan, bukan pekerja itu. Tetapi sahabat-sahabat semua, ini yang berlaku dalam case ini. Yang membuat keputusan adalah kontraktor. Orang yang membuat kapal itu. Sedangkan tentara atau panglima sudah membuat keputusan, kami mau Sigma. Tapi mereka pula tidak mau, kami mau ini. Jadi ini adalah satu pertanyaan. Kenapa mereka beri-iya-iya, sedangkan menteri pula menyokong mereka, menyokong tindakan kontraktor itu untuk go wine itu diteruskan daripada Sigma yang dimahukan oleh panglima tentera. Jadi memang agak mengejutkan dan memang ada something wrong di sana yang sedang berlaku. Jadi mari kita baca seterusnya. Mana sudah tadi? Hilang. Oke, yang kedua, perlantikan kontraktor dan perincian kontrak berat sebelah yang merugikan negara. Ini dua sebab ya. Jadi katanya isu penukaran reka bentuk itu yang sebenarnya Sigma tapi ditukar kepada Gowin. Jadi proceeding PSC menunjukkan Menteri Pertahanan pada ketika itu, yaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Ponorogo, Presiden UMNO sekarang, pada mulanya bersetuju pada 26 Mei 2011 dengan pilihan Tentera Laut Diraja Malaysia untuk menggunakan reka bentuk Sigma. Akan tetapi, ini dia. Akan tetapi, 2 bulan kemudian, pada 11 Julai 2 bulan kemudian saja 2 bulan kemudian, pada 11 Julai 2011, Menteri Pertahanan menukar keputusan itu dan bersetuju dengan cadangan BNS. BNS ini adalah kontraktor utama kapal perang LCS untuk menggunakan reka bentuk Gowine. Kenapa? Soalnya di sini kenapa? Sedangkan sudah dipersetujui. Beliau Menteri Pertahanan pada ketika itu Ponorogo pun sudah setuju dengan cadangan daripada Panglima Tentera. Katanya mereka mau Sigma, mereka tidak mau Gowine. Tapi 2 bulan kemudian atas recommendation daripada BNS kontraktor yang membuat kapal itu, mereka kata Gowine, kita mau Gowine, dan disokong pula oleh Ponorogo. Ponorogo. Ponorogo nopo. Oke, Ponorogo. Aduh, selalu sangat salah nih Ponorogo nih. Ponorogo. Oke, Ponorogo. Mari kita teruskan. Agak seronok sebenarnya nih kita mendengar atau melihat sendiri. Sampai mana sudah tadi? Ya, akan tetapi. Oke, akan tetapi sudah kita baca tadi. Apa yang penting katanya, pertukaran reka bentuk dari jenis Sigma kepada Gowine ini menjadi persoalan. Tentera laut memilih Sigma demi keperluan dan kehendak pertahanan negara karena kelas Sigma dinilai lebih baik dan lebih modern berbanding kelas Gowine. Apabila Zahid Hamidi menukar reka bentuk kepada kelas Gowine, ini bermakna keupayaan pertahanan laut tidak akan menepati kehendak dan perancangan Tentera Laut Diraja Malaysia. Lebih penting lagi, reka bentuk Sigma dan juga Gowine melibatkan subkontraktor yang berbeza. Ingat, subkontraktor yang berbeza. Maksudnya, mereka mau tukar daripada kontraktor ini kepada kontraktor yang lain. Maksudnya daripada kontraktor bukan kroni kepada koloni. Mungkin ini yang berlaku. Karena mereka bersusah payah untuk menukar daripada Sigma kepada Gowine. Jadi katanya, reka bentuk Sigma jika dipilih melibatkan kepakaran pembinaan kapal dari Belanda berbanding reka bentuk Gowine yang melibatkan kepakaran daripada Perancis. Jadi sebelum ini pakarnya yang sebenarnya yang dipilih itu dari Belanda, tetapi bertukar pula daripada Perancis, dari Belanda kepada Perancis. Jadi siapakah mereka yang diganti itu? Sudahlah diberi secara direct terus, bukan secara open tender. Jadi kalau kita lihat daripada perkara ini sebenarnya, bagi kita rakyat biasa, kita melihat bahwa keterlibatan perkara ini adalah karena adanya hubungan, advantage, kelebihan sekiranya
kelas Go Wine itu diambil. Karena mungkin kontraktornya ada kaitan. Seperti mana yang dinyatakan dalam poster revisi tadi, yaitu kontraktor baru ini adalah BFF kepada bos Sakau. Ya, jadi maksudnya di sana dia ada kepentingan pribadi, sahabat-sahabat semua. Bukan saya yang kata, tapi ini melalui yang dilakukan atau diberikan oleh saudara CJ Ramli. Jadi katanya dari sinilah kita dapat menyelami puncak sebenar berlakunya skandal ini. Ada pihak berkepentingan yang mahukan subkontraktor dari Prancis dipilih untuk membekalkan reka bentuk dan membina kapal LCS ini. Walaupun keputusan Tentera Laut di Raja Malaysia adalah untuk kapal kelas Sigma. Sebelum kita baca tadi, maksudnya dia cakap ada kepentingan. Siapa yang ada kepentingan? Mereka. Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, mungkin ada kepentingan. Kita tidak tahu, tapi jelas kelihatan di sana. Kenapa mereka menukar, sanggup melawan keputusan yang telah diberikan oleh Panglima Tentera Laut di Raja Malaysia, dan mereka mengikut arahan daripada recommendation daripada BNS ini, kontraktor yang subkontraktor yang baru ini. Yang dikatakan ada kaitan, yang dikatakan adalah kroni daripada mereka yang terlibat ini. Azam AMS, apa kabar? Apa katanya? Semakin menarik kes Mat Sakau dengan Ponorogo. Ya, gitulah tuh. Kroni skandal Skopen dan skandal kapal tempur, kata Freddy Santin ya. Thank you, terima kasih kerana hadir. Sampai mana sudah ya? Oke. Subkontraktor. Subkontraktor dari Prancis ini bukan asing lagi dalam skandal pembinaan kapal di Malaysia, katanya. Akhirnya subkontraktor yang dilantik adalah DCNS, yaitu kontraktor yang sama terlibat di dalam pembinaan dan pembekalan kapal selam Skopen. Kapal selam ini pun adalah satu skandal juga nih. Sampai sekarang kapal ini pun masih tidak dijumpai, entah kemana, entah di mana. Jadi kita boleh lihat sebenarnya ini ada unsur kepentingan. Ini adalah ada unsur penyelewengan, ketirisan berlaku di sana. Kenapa semua ini berlaku? Mari kita lihat dan seterusnya. Lebih teruk lagi, kata Rafizi, dokumen-dokumen dalam BNS yang dibocorkan kepada saya turut mengandungi dokumen berikut. Yang pertama, sebut harga dari DCNS bernomor 10 DCI AESI 0097 kepada BNS bertarikh 23 Desember 2010. Maksudnya mereka sudah rancang awal, untuk membagi projek itu kepada Koroni. Yang kedua, sebut harga daripada DSNS bernomor 11 DCI ASI 0029 bertarikh 4 April 2011. Surat niat letter of intent dari DCNS bernomor BNS SGPV Lois 1011 bertarikh 21 Oktober 2011. Tarik sebut harga daripada DCNS sebagai subkontraktor kepada BNS sebagai kontraktor utama kerajaan adalah sangat penting ya apabila kita membandingkan garis masa skandal ini berlaku. So kita tahu memang agak ada kepentingan di sana ya untuk kita mengetahui dan membaca semua ini, tapi kita pelan-pelan baca. Alright, mari kita teruskan. Welcome yang sudah sampai Azam, kapal selam Malaysia sudah jadi tukun katanya. Betul. Surat lantikan letter of award dari Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pertahanan untuk melantik BNS. BNS sebagai kontrak projek kapal perang LSS hanya dikeluarkan pada 16 Desember 2011. Ini bermakna DCNS bukan saja telah mendapat maklumat sepenuhnya mengenai rundingan pembinaan kapal ini, malah DCNS telah pun menghantar sebut harga dan diberikan surat niat sebelum pun BNS melantik menjadi kontraktor utama. Jadi ada berlaku di dalam sana perancangan untuk memberikan ini kepada itu, memberikan ini kepada dia. Satu siasatan dalam BSIC ya, Boston Heavy Industrial Corporation, yaitu salah satu syarikat induk yang memiliki BNS, telah membuat kesimpulan berikut. Adalah luar biasa apabila BNS sudah pun ada sebut harga. Ini sebenarnya yang di atas sana ya, bahasa Melayunya.
bertarikh 23 Disember sebelum pun surat lantikan dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia kepada BNS. Ini menunjukkan kontrak ini telah dimuktamadkan lebih awal. Itu yang maksud saya tadilah. Seseorang telah bocorkan bajet yang sedia yang Kerajaan Malaysia ada kepada kontrak-kontraktor. Jadi kerana itu ada quotation yang lebih awal dihantar kepada kerajaan, kepada yang bertanggungjawab. Akhirnya mereka terpilih. Ini menunjukkan kontrak ini telah dimuktamadkan lebih awal di antara vendor ya di CNS dengan pihak-pihak berkepentingan di BHS atau BNS yang berkuasa yang berkuasa membuat keputusan secara di CNS dan amalan korup yang merasuah individu semasa rundingan kontrak pertahanan diketahui umum telah menjadi kes mahkamah di Perancis setelah pihak berkuasa Perancis menyerbu pejabat di CNS dan juga Taylors. So ini yang saya katakan beberapa malam yang sebelum ini ya, apabila saya menyatakan bahwa kontraktor yang dipilih ini sebenarnya mempunyai sejarah ya yang terlibat banyak di dalam kes rasuah, di dalam skema begitu. Jadi inilah yang sedang berlaku. Kerajaan kenapa tidak membuat penilaian terlebih dahulu, sedangkan sebenarnya mereka yang terlibat ini seperti mana yang dinyatakan ini adalah sedang disiasat oleh pihak berkuasa di Perancis, sehingga mereka telah menyerbu dan mendapati berbagai skema, berbagai penyelewengan dan sebagainya. Jadi kata Rafizi Ramli, saya yakin rakyat Malaysia bersetuju dengan saya bahwa pegawai di BHIC atau BNS adalah ikan bilis. Betul, mereka adalah ikan bilis. Tentu ada orang yang lebih lagi di atas mereka yang merancang semua itu. Siapakah itu? Itu yang seharusnya disiasat oleh Kerajaan Malaysia atau SPRM. Yang tidak mempunyai kuasa untuk mengubah keputusan strategi pertahanan negara dengan menukar reka bentuk kapal perang dari yang diputuskan oleh Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia kepada yang ditolak oleh Tentera Laut Diraja Malaysia. Melihatkan kepada keputusan Menteri Pertahanan pada ketika itu, yaitu Ponorogo, yang menukar keputusannya dari memilih Sidma kepada Gawain yang dibekalkan di CNS, juga membayangkan ada campur tangan pihak yang lebih atas dari Menteri Pertahanan sendiri. Mustahil. Mustahil Menteri Pertahanan mempunyai kuasa kalau tiada yang seorang lagi yang berada di atasan mempunyai lebih kuasa untuk membuat keputusan. Jadi katanya ini membayangkan ada campur tangan pihak yang lebih atas daripada Menteri Pertahanan sendiri. Sebab itu saya nyatakan sebelum ini bahawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak boleh lari dari cuci tangan dalam skandal ini. Jadi seperti yang biasa saya katakan, apabila kita kentut, kalau kita berada bersama-sama dengan kawan kita, apakah yang akan kamu lakukan? Kamu akan cepat-cepat nyatakan, kenapa kau kentut? Bau betul lah, kalau mau kentut jangan sinilah. Sedangkan yang kentut itu siapa? Yang kentut itu kamu sendiri. Namun karena kamu cuba untuk mengalihkan perhatian karena tidak mau dituduh bahwa kamu yang kentut dan sebagainya, kamu cuba untuk menunjuk atau mengalihkan perhatian. Kononnya dia yang kentut. Sedangkan pada zahirnya dialah yang mengentutkan diri. Dialah yang menipu dan sebagainya. Ini adalah situasi sebenar. Jadi ini adalah kepakaran bos Sakau. Ini adalah kepakaran dia untuk mengalihkan perhatian. Ini adalah kepakaran dia untuk menunjukkan kesalahan itu kepada orang lain seperti mana yang dilakukannya hari ini. Katanya kerana Pakatan Harapan melengahkan, membuat penyiasatan terhadap skandal itu, akhirnya kapal itu lambat disiapkan. Kau tengok alasan yang tidak logik sangat ya, hanya menuduh Pakatan Harapan kerana Pakatan Harapan mau menyiasat. Mansabu pada ketika itu menyiasat. Kenapa kapal itu pada 2018 tidak pandai sampai-sampai, sedangkan ia sudah meterai janjinya pada tahun bermula pada 2011. Hingga pada 2008 ya, berapa tahun di sana sudah berlaku, kapal itu tidak kunjung tiba. Akhirnya ini adalah tindakan tepat daripada Menteri Pertahanan ketika itu, yaitu Mat Sabum, untuk membuat penyiasatan. Kenapa kapal itu tidak datang-datang. Tapi akhirnya apa yang berlaku, bos Sakau cakap Pakatan Harapan yang salah membuatkan kapal perang itu tertunggak pembinaannya dan tidak dapat dihantar pada waktunya, katanya. Kita tahu itulah
kenyataan-kenyataan daripada Bos Sakau yang memang pakar memutarbalikkan keadaan. Karena itulah saudara kita Rafizi katakan, saya putar Jeb, uang besar, uang besar. Jadi itulah yang berlaku. Jadi kita baca, satu-satunya pimpinan politik yang mempunyai kuasa yang mempengaruhi pertukaran reka bentuk kapal dan pada masa yang sama mempunyai sejarah hubungan dengan DCNS melalui pembelian kapal Scorpion ialah Najib Razak. Hahaha, itulah dia. Ini pendedahan yang mengejutkan. Siapa yang terlibat? Siapa yang ada kepentingan, berkepentingan di sana? Adakah ini kroninya hari ini? Bahwa yang mempunyai hubungan dengan DCNS yang dilantik secara terus ini untuk membuat kapal perang kita ini adalah hubungan bersama dengan Bos Sakau. Adakah Anda terkejut? Okey. Pertama, kata Rafizi, beliau lebih berkuasa dari Menteri Pertahanan, betul. Sebab dia Perdana Menteri pada ketika itu untuk mempengaruhi keputusan menukar reka bentuk kapal agar subkontraktor dari Perancis iaitu DCNS dipilih. Kedua, beliau mempunyai rekod pribadi yang memilih DCNS dan rakan-rakan sekutu DCNS iaitu Taylors untuk projek-projek besar negara selain daripada projek kapal selam Scorpion dan kapal LCS, dan juga Taylors yang juga mencetuskan kontroversi dalam tahun 2012 apabila terbabit dalam skandal anugerah projek LRT. Ada kaitan keseluruhannya. Semuanya ini adalah kroni. Daripada kapal selam, daripada kapal perang, sekarang LRT kepada Josken, sebuah syarikat pembuat pipe yang tidak ada pengalaman membina LRT. Tapi kenapa diberikan kepadanya kontrak itu? Saya telah mendedahkan skandal ini dalam tahun 2022 dan boleh baca di sini katanya. Pembinaan LRT Ampang. Jadi kamu boleh baca kemudian. Kita berfokus kepada LCS sekarang ini. Nanti kamu boleh baca. Macam mana kamu cari link ini? Pergi kepada Facebook Rafizi Ramli dan kamu boleh klik link yang telah disediakan itu. Jadi katanya saya menunggu bagaimana Najib Razak akan menjawab persoalan-persoalan ini. Mungkin daripada siang tadi saya cuba menengok atau cek Facebook daripada Bos Sakau ini, masih tidak ada kenyataan, masih tidak ada respon. Mungkin sedang mencari alasan, sedang mencari dalil untuk menyalakan Pakatan Harapan. Pada masa yang sama katanya saya akan terus mendedahkan berbagai penyelewengan yang telah berlaku sehingga menyebabkan tidak ada satu kapal pun yang disiapkan setakat ini, kata Rafizi Ramli. Dan sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 ton keinginan. Sekian, bye-bye.